الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Irsyad USJ 1, insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita di dalam kitab pelajaran tauhid, dan kita telah pun masuk kepada huraian sifat qiyamuhu binafsih. Sebagai ulang kaji bahawasanya qiyamuhu binafsih itu sifatnya iaitu berdiri sendiri ataupun tiada berhajat kepada yang lainnya. Sebab itu untuk kita sebagai mukallaf wajib mengetahui dan beriktikad. Wajib mengetahui ini dengan ilmu, makna kena belajar. Wajib beriktikad dengan erti kata berpegangan di dalam hati bahawa Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsih berdiri dengan sendirinya, ataupun bermakna tiada berhajat kepada yang lain selain daripadanya, yakni Allah Ta'ala tidak memerlukan zat yang lain untuk menempatkan dirinya pada zat itu. Tambahan lagi, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berhajat kepada zat atau yang lain daripada dirinya untuk menjadikannya. Sebab itu bila kita tengok huraian ulama mengenai ta'rif sifat qiyamuhu binafsih itu, iaitu diibaratkan ibaratun an nafyil iftiqari ilal mahalli wal mukhassis, suatu ibarah yakni kefahaman yang menafikan adanya berkehendak kepada zat dan yang menjadikan. Justru bila kita mengaji dalam bab qiyamuhu binafsih ini, ada 4 keadaan yang mana keadaan itu 2 merujuk kepada Allah, 2 merujuk kepada makhluk. Jadi
Yang pertama, keadaannya bagi yang mencatat, keadaan yang pertama yang ni merujuk kepada Allah Ta'ala, iaitu tidak memerlukan pada zat dan juga kepada pencipta. Itu keadaan yang pertama merujuk kepada yakni zatnya Allah Ta'ala. First keadaan, ya, keadaan yang pertama. Dalam kuliah yang lepas kita dah beritahu apa makna zat, apa makna sifat. Apabila kita belajar ilmu sifat 20 ni, ilmu tauhid, bila sebut zat dan sifat merujuk kepada Allah Ta'ala semata-mata. Kalau makhluk, kalau nak rujuk pada dirinya, dipanggil jirim. Diri benda, sesuatu yang mengambil ruang maupun lapang. Manakala sifat kalau nisbah kepada makhluk dinamakan arad, ya. Jadi bila disebut dalam pengajian tauhid zat dan juga sifat merujuk kepada Allah Ta'ala. Jadi keadaan yang pertama kita sebutkan tadi tidak memerlukan zat dan juga pencipta, yakni Allah Ta'ala, zatnya Allah Ta'ala, ya. Yang kedua, memerlukan zat tetapi tidak memerlukan pencipta. Itu keadaan yang kedua bagi yang mencatat, iaitu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana zat itu berdiri dengan sendirinya, tetapi sifat tak boleh berdiri dengan sendiri, dia kena melekat kepada zat. Contoh kita nak faham, bukan nak samakan dengan makhluk. Allah Ta'ala tak sama makhluk, kan? Kita nak faham macam ni. Contoh ni namanya meja, diri meja. Sekali lagi saya tegaskan, bukan nak samakan dengan makhluk, nak bagi faham saja, kita boleh tasawur. Ni nama meja. Meja, warna syalek ataupun warna meja ini berwarna coklat. Coklat itu warnanya tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Contoh kita ambil pun tak boleh. Ni coklat, tak. Tetapi dia ada pada diri, meja itu. Itu bermaksud bila sebut zat itu dia berdiri dengan sendirinya, manakala sifat tak boleh berdiri dengan sendirinya. Itu nak maksud. Cuma untuk makhluk, kita dalam bab tauhid lah, kita tak namakan dengan zat dan sifat. Kita berikan definisi dia, takrif dia, iaitu jirim dengan arad. Telah kita bahas dengan tuntas pada kuliah-kuliah yang lepas. Baik. Jadi yang kedua, memerlukan zat tetapi tidak memerlukan pencipta, iaitu apa dia? Rujuk kepada sifat Allah Ta'ala. Yang mula-mula tadi tak perlu pada zat, tak perlu kepada pencipta, iaitu zatnya Allah Ta'ala. Yang ketiga dan yang keempat, ni merujuk kepada makhluk. Apa yang pertama? Tidak memerlukan zat tetapi memerlukan pencipta. Apa dia? Ni merujuk kepada makhluk, iaitu jirim, ya, yang kita sebutkan dalam kuliah yang lepas. Bila sebut diri kepada benda, dinamakan jirim. Sifat kepada benda dinamakan arad. Jadi untuk makhluk tak memerlukan zat tetapi memerlukan pencipta, yakni jirim. Sebab tu dalam kuliah yang lepas kita dah beritahu, siapa ingat, tak jauh pun, dalam mukhalafatuhu lil hawadith. Kalau siapa ingat boleh tolong beritahu, kenapa makhluk ini selama-lama tidak akan jadi Tuhan. Cuba rujuk balik dalam pelajaran mukhalafatuhu lil hawadith, saya dah beritahu. Kok lah jumpa. Tak ada. Tak datang. Kok ada lain yang mungkin ada?
Ada? Soalannya, kenapa makhluk ni selama-lama dia takkan jadi Tuhan? Makhluk memang bukan Tuhan, tapi kita nak penjelasan ilmiah. Tu. Dari sudut tauhid. Ada kitab tak? Akak yang baru datang. Ada kitab? Boleh ambil kat kitab. Susah apa ni? Mana ambil? Dia dengar-dengar tu jawapan tu. Jawapan-jawapan dengar-dengar tu macam nak dapat nasi goreng pisang sekali kata dia lapar pula tu. Okey tu. Okey jawapan. Tapi kita nak bagi lebih, orang kata tepat lagi, orang kata bullseye. Jawapan dia betul. You got the point already. Kalau saya bagi markah tu boleh dah, markah penuh dah boleh tu. Tu. Okey, dengar. Jawapan standard Tak apalah tu ayat sendiri, tak apa, point ada. Okey, jawapan dia dengar balik. Kenapa makhluk ni selama-lama tak akan jadi Tuhan? Kerana makhluk tak akan mengumpulkan dua sifat ini secara sekaligus. Tulis dulu. Kerana makhluk tak akan mengumpulkan dua sifat ini secara sekaligus, iaitu qidam dan baqa. Tu. Itu jawapan dia. Makhluk tak akan mengumpulkan dua sifat ini secara sekaligus, qidam dan baqa. Tu. Dia tak boleh kumpul benda tu sekali dua. Faham? Lagi nak explain, sabar. It's okay, no problem kah? No problem. I'm going to explain. Right. Apa dia? Tak apa, nak bagi tahu kat orang Taman Medan ni. Memang nak bagi tahu, raikan. Okey, dengar ya. Okey, ini maksud dia. Okey kita tengok qidam dulu, lepas tu kita tengok baqa. Then only kita explain. Apa makna qidam? Sedia ada, yakni tiada permulaan. Okey, kita put aside di situ. Yang kedua, baqa. Apa makna baqa? Kekal, tidak binasa. Okey, kita pegang ni dulu. Okey, makhluk ni dia ada dua je keadaan dia. Kita ingat dulu, dia ada dua je keadaan dia. Keadaan yang pertama, ada mula, ada akhir. Nampak? Makhluk ni, we are talking about makhluk. Ada mula, ada akhir. There is a beginning, there is an end. Dia punya existence tu memang begitu. Ada mula, ada akhir. Ni satu side lah. Satu side lagi, ada mula, tak ada akhir. Tak ada akhir. Yang ni ada mula, ada akhir. Hak ni ada mula, tak ada akhir. It's either one saja. Yang ada mula, ada akhir tu tidak. Sekejap. Okey, dia punya tulis kot lah, boleh faham. Dia ada dua je ada situasi. Mungkin tulisan nampak sikit lah ya. Nombor satu, dia punya senario dia macam ni. Senario kedua, so ni pegang pada tajuk utama dia. Dia boleh kita faham. Di sini tiada kan, sebut tiada. Ada mula, ada akhir. Siapa ni? Semua makhluk. Saya buat semua makhluk, tapi saya buat ekstrik kali ni. Ada pengecualian. Which means ada pengecualian. Saya buat simple saja, kecuali 10. Boleh?
Hadam ni dulu, baru boleh kita pergi sini. Boleh? Maknanya semua makhluk kecuali 10. 10 apa? Saya tadi tulis pendek je. 10 makhluk lah. 10 jenis. Saja kita pendek bagi kita dah faham. Kita keyword saja. Keyword, key numbers dah. Boleh? Jadi 10 makhluk ni, ini dia tempat dia. Ini tempat dia. Ada mula, tiada akhir. 10 ni apa? Syurga, neraka, arash, kursi, boleh nombor je. Boleh tahu cukup 10. Tulis dulu. Dah habis tulis bagi tahu, ataupun dah boleh ingat ke apa ke, hafal ke tak tulis. Tak nampak bagi tahu. Baik. Makhluk dia ada dua. Ada mula, ada akhir. Makna bila sebut ada mula, ada akhir, dia lawan kepada kidam, lawan kepada baqar. Bila masuk lawan kepada kidam, hadis atau hawadis bahasa Arab. Baqar, lawan kepada baqar dalam bahasa Arab apa dia? Fana, binasa. Fana, binasalah. Semua makhluk di bawah kategori satu tadi. No. Dengar. Tengok, saya tunjuk ni. Semua makhluk di bawah kategori ada mula, ada akhir. Kecuali 10 jenis. Boleh? 10 jenis ini kat sini. Ada mula, tiada akhir. Ada mula tetapi kekal. Cuma kekal di sini buat bintang apa pula dari ni. Kekal ni dikekalkan oleh Allah. Kita belajar dalam bab kekal yang aradi. Ada kekal yang hakiki, ada kekal yang aradi. Jadi benapa kekal aradi ni? Allah kekalkannya dengan kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Apakah dia? 10 perkara yang ada mula namun tak ada akhir. Syurga, neraka, arash, kursi, lauh mahfuz, qalam, pena yang menulis segala takdir dan sebagainya, ruh, jasad para nabi. Dia sebut para, tak payah sebut nabi-nabi lah, ataupun anbiya.
sebab dia dah jamak dah tu bahasa Melayu kita. Jasad para syuhada dan tulang ajbuz zanab, tulang tongking ataupun tulang yang di bawah sekali dalam vertebrate kita tu, bahasa biologi dia coccyx. Di dalam tulang coccyx tu ada sejenis tulang yang kecil sebesar biji sawi yang lembut, gel-like disebutkan, bukannya tulang tongking tu. Dalam dia tu, hak tu yang tidak akan binasa sama sekali ketika hujan hayat. Macam ni hujan, tapi hujan biasalah. Hujan hayat itu bila berlaku apa nama yang disebut sebagai tiupan sangkakala yang kedua, Allah akan turunkan hujan hayat selama 40 hari. Airnya pekat seperti air mani, yang mana akan membasahi bumi berhasta-hasta tingginya dan akan meresap ke tanah, dan setiap daripada kehidupan akan dibangkitkan, transform semula lah, jadi balik. Bagi yang hancur binasa lah, tinggal tulang tu saja. Kalau yang tak hancur binasa, maka dia memang utuh lah, kekal tubuh dia, tak ada hancur. Jadi kena faham hak ni dulu. Sebab tu saya sebutkan tadi, ya, makhluk ni ada dua. Kerana Allah tak ada mula, tak ada akhir. Jadi kan saya explain tadi yang Kak Ajah kita sebut tadi tu, kenapa makhluk selama-lama takkan jadi Tuhan? Tak boleh kumpul, tak ada mula, tak ada akhir. Kerana Allah Ta'ala itu Ustaz, saya ambil satu ya. apa tu? Okey. Semua ada. Tak ada mula, tak ada akhir. Allah baka, Allah bersifat dengan tidak. Dua-dua ni makhluk tak boleh ada either one, salah satu. Dia tak boleh kumpul. Dua-dua sekali tu dia tak boleh. Tu maksud je. Macam mana tak? Ada yang tak faham? Boleh? Tak faham boleh saya explain lagi. Jadi dia tak boleh ada dua-dua ni. Dua situasi, iaitu tak ada mula, tak ada akhir. Mesti ada mula, ada akhir, atau ada mula, tiada akhir. Mati, hidup semula sejuta kali pun takkan jadi Tuhan. Ayah Pin ke, siapa-siapa ke, Fir'aun ke, Namrud ke, boleh. Lepas tu kita ngaji tauhid ni biar kemas, biar reti sungguh. Siapa-siapalah datang mengaku di Tuhan, hatta Dajjal sekalipun, kita tahu dia bukan Tuhan. Kenapa? Engkau pasti ada mula, engkau pasti ada akhir. Engkau ni terdiri daripada jirim, engkau ni terdiri daripada arad. Allah Ta'ala zat dan sifat. Nampak di situ. Bertempat, beranggota, berjisim, boleh dibelah bahagi. Allah Ta'ala maha suci daripada semua tu. Betul penting kita mengaji ni. Nampak saja macam simple sebab kita dah hafal daripada kecil. Tapi sekarang ni proses untuk pemahaman secara detail. Tu. Boleh saya teruskan. Yang keempat, keadaan. Tadi kan mula-mula saya sebut tiada memerlukan zat dan pencipta, itu zat Allah Ta'ala. Nombor dua, tiada memerlukan zat tetapi tidak memerlukan pencipta, itu sifat Allah Ta'ala. Manakala tidak memerlukan zat tetapi memerlukan pencipta, itu jirim. Dan yang keempat, memerlukan zat dan pencipta, yakni arad. Baik. Baik. Ya, sila. Baik. InsyaAllah. Boleh. Sila insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Baik. Jadi dapat ilmu. Ya, sama-sama insyaAllah. Barakallah. Sini. Ya. Baik, seterusnya. Okey kita tengok kitab kita. Baik. Sifat wajib yang kelima bagi Allah ialah qiyamuhu bi nafsihi,
iaitu berdiri dengan sendirinya. Kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya. Apa makna berdiri itu? Bukan berdiri-berdiri. Jangan kita terjemah maksud berdiri lawannya duduk tu, bukan. Maksud berdiri dengan sendirinya apa? Tengok kitab kita, iaitu tiada berhajat kepada sesuatu apa jua pun, kerana ia Allah terkaya dari segala makhluk. Itu makna dia. Kita sambung. Dalil akalnya ialah kalau Allah tidak berdiri dengan sendirinya, bererti ia berhajat kepada yang lainnya. Dan kalau ia berhajat kepada yang lain, nescaya serupa dia dengan yang makhluknya. Padahal sudah pun sabit, yakni tetap, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berlainan daripada makhluknya dengan dalil-dalil akal dan nakalnya. Jadi bila kita mengaji dalam bab pengajian tauhid ini, sifat 20, ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, terdapat dua pendalilan yang utama, iaitu dalil dari sudut naqli, yakni dari sudut wahyu, yakni daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, dalil akli. Dalil akli ni makna menurut akal kita yang waras, ya. Fikirlah kok mana macam mana pun, tiap titisan hujan, ya, hakikatnya, kalaulah depa manusia nak buat hujan, tak boleh buat seluruh tempat kat dunia. Macam mana berlaku satu dunia hujan? Siapa ingat? Siap banjir lagi. Kat mana? Bila? Zaman Nabi Nuh alaihi salam, hujan lebat sampai banjir. Dan bukan lebat sampai banjir, hujan bukan banjir, bah. Bila sebut bah tu makna banjir besar. Banjir yang besar. Bukan saja bah banjir besar, tenggelam dunia ni. Tenggelam dunia ni. Nampak? Katalah orang kata, ya kami boleh buat hujan tiruan, awan tiruan begitu. Bukan semua tempat aku boleh buat. Nampak? Hakikatlah dia tengok lagi, fikir lagi. Siapa bagi otak tu boleh fikir nak buat begini begitu. Cuba dia buat otak sekali. Tak boleh begitu. Kembali kita kepada kitab kita. Dalil akal ialah kalau Allah tidak berdiri dengan sendirinya, ertinya bererti ia berhajat kepada yang lainnya. Dan kalau ia berhajat kepada yang lain, nescaya serupa dia dengan makhluknya. Padahal sudah pun sabit, yakni tetap, bahawa Allah Ta'ala itu berlainan daripada makhluknya dengan dalil-dalil akal dan nakalnya. Begini, ya ibu-ibu, ya, kita ni belajar ni ikut dia punya step by step dia. Sebab tu tadi kita sebutkan tadi, kenapa makhluk ni selama-lama takkan jadi Tuhan. Kenapa sebut makhluk? Sebab pelajaran yang kita belajar sebelum ni, mukhalafatuhu lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu yang baharu. Baharu tu juga adalah makhluk yang dicipta. Kaitnya kenapa takkan jadi Tuhan selama-lamanya? Kerana tidak boleh mengumpuli dua sifat, iaitu kidam dan baka sekaligus. Kini kita belajar bab qiyamuhu bin nafsi. Allah tidak memerlukan akan segala sesuatu. Kaitnya dengan yang kita belajar sebelum ni, mukhalafatuhu lil hawadith. Kalau Allah berhajat kepada sesuatu, maka samalah dia dengan makhluk. Kalau sama, maka makhluklah. Sedangkan kita kan dah belajar Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Hingga kita ni belajar, ya, dalam bab tauhid, tak selayaknya sesuatu dinamakan Tuhan selain ianya bersifat dengan sifat ketuhanan. Tak boleh berhala kita kata Tuhan, tak boleh. Sebab tu bukan tu yang kita nafikan. Minta maaf, siapa yang baru dan betul-betul baru hari ni datang? Lagi dua orang. Sebab tu dalam banyak kuliah ni kita dah sebutkan, tapi kita raikan bagi yang baru hadir, ya, bahawasanya bila kita mengucap la ilaha illallah,
tidak ada Tuhan. Saya minta perhatian terutama yang baru datang boleh dengar. Dengar dulu, jangan tulis apa-apa dulu, dengar dulu. Apabila kita mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Apa yang kita nafikan? Tuhan mana yang kita nafikan? Yang tahu jawapan, yang ingat boleh senyap dululah. Akak, apa yang kita nafikan? Tuhan mana yang dinafikan? Soalan saya ulang lagi. La ilaha illallah, betul? Maknanya bahasa Melayu, tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Tuhan mana yang dinafikan? Sebab ada penafian di situ. Apa jawapannya? Kaitnya dengan yang kita belajar dulu, mukhalafatuhu lil hawadith. Itu clue dia. Siapa ingat? Yang ingat ni, yang ingat jawab. Apa dia? Yang mana kita nafikan? Tuhan mana kita nafikan? Atau ada jawapan? Berhala kita nafikan? Yang angguk ada. Akak tu? Siapa betul-betul tak ingat tapi dah pernah dengar saya cakap? Macam apa Kak Su ni cakap tadi, tu jawapan lah. Siapa yang betul-betul tak ingat tapi saya dah beritahu? Yang tak pernah dengar tapi tak ingat? Siapa? Mana? Yang pernah dengar tapi tak ingat? Tak ingat? Ingat? Ingat lupa. Dia bila ingat lupa tu lebih kepada ingat lagi daripada lupa. Ke lupa ingat. Okey, yang tak pernah dengar jawapan apa? 1, 2 aja. Okey, baik. Dengar betul-betul. So kita begini kita keluar daripada masjid kita ke, surau kita ke, dalam pengajian kita ni, kita punya objektif kita semua ni dapat perkara yang sama. Jangan, kalau boleh, jangan salah seorang ni, ini pahaman lain, ni pahaman lain, ni reti tak reti, ni tak faham. Tak boleh. Kalau tak faham, tanya terus. Okay, saya minta perhatian. Baik. Untuk menjawab soalan ini, kita kena faham erti ataupun takrif Tuhan itu sendiri. Okey? Sebelum kita jawab soalan itu, bila kita faham takrif dia, insya-Allah kita akan faham jawapan dia dari soalan yang kita tanya tadi. Boleh? Kalau tak faham khususnya yang baru datang ataupun yang ingat-ingat lupa, tak kisahlah kan. Bagi tahu, kita ulang balik. Okey. Saya ulang Bila menyebut tentang nama Allah ni nama. Tuhan ni zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi takrifan dia begini. Allah nama bagi zat yang wajib ada. Ada kitab ke Kak? Belum. Muka surat 13 Saya ulang sekali lagi. Perhatian bagi yang baru datang ataupun yang dah lama datang, ingat Allah nama bagi zat yang wajib ada. Allah ni wajibil wujud. Wajib ada. Kita ni tak wajib ada. Kita ni nama mungkin ataupun mumkinat. Apa makna mungkin, mumkinat? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Allah wajibil wujud, wajib ada. Okey, dengar dulu tak apa. At least kita pernah dengar. Tak tulis dulu pun tak apa. Dengar dulu. Allah nama ataupun kalau lebih tepat lagi, nama yang paling agung ataupun ismul a'zam. Nama yang paling agung bagi Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Ingat keyword ni dulu. Please remember this. Ingat keyword dia dulu, baru kita boleh go further. Apa tadi? Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Bila dengar ni dan boleh faham, akan fahamlah kenapa jawapan tu bukan berhala yang kita nafi. Ya kan?
Bukan berhala, bukan patung, bukan matahari, bukan bulan, bukan Fir'aun, ayah Pin, segala bagai itu. Bukan. Kenapa? Keyword dia kita faham. Kerana Tuhan itu bersifat dengan sifat ketuhanan. Titik di situ. Sambung lagi. Tak payah tulis pun tak apa, ingat pun boleh. Kalau boleh tulis sampai ingat, baguslah. Okey. Apa makna bersifat dengan sifat ketuhanan itu? Makna bersifat dengan sifat ketuhanan adalah, makna bersifat dengan sifat ketuhanan adalah Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Saya ulang Apa makna bersifat dengan sifat ketuhanan itu? Iaitu Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Sambung Dan maha suci Tuhan. Dan maha suci Tuhan daripada, saya ulang dan maha suci Tuhan daripada sebarang sifat kekurangan. Okey, keyword yang mula-mula apa? Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Apa makna bersifat dengan sifat ketuhanan? Iaitu Tuhan yang memiliki segala sifat kamalat, bahasa Arab dia, segala sifat kesempurnaan. Sambung lagi. Dan maha suci Tuhan, dan maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Kalau akak tadi ada, bagus. Kat ni kita nak faham ni apa benda kita cerita. Berhala ada mula, ada akhir tak? Ada orang cipta, sehari kita pecah dia habis binasa. Baik. Jadi bukan tu yang kita nafi. Nampak tak? Sebab dia bukan tu Tuhan. Kerana ia cuma sembahan. Lalu apa yang kita nafi? Tu terbayanglah kita. So what? Apa benda answer dia? Apa benda jawapan dia? Di sinilah kita rujuk balik pengajian kita yang lepas dalam bab ataupun pelajaran sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Apa yang kita nafikan? Tengok ni jawapan seterusnya Yang kita nafikan. So ada kan penafian kan? La ilaha illallah. Ada penafian, ada penisbatan. Apa yang kita nafikan? Apa yang kita nafikan? Tulis. Ini penting. Tuhan yang sama zat, Tuhan yang sama sifat, Tuhan yang sama perbuatan dengan Allah. Apa dia kak? Saya harap yang keluar daripada masjid kita ni, jawapan dia standard lah. Jangan jawab berhala lagi. Bukan tu jawapan dia. Yang kita nafikan apa? Tuhan yang sama zat, Tuhan yang sama sifat, Tuhan yang sama perbuatan dengan Allah. Yang tu kita nafi. Hakikatnya tak ada. Memang tak ada. Macam mana kita nafikan benda tak ada? Ni menguatkan lagi. Langsung tak ada. Kok macam mana pun tak ada. Memang tak ada dan memang tiada pun. Dan kita menafikan. Sebab kalau menafikan berhala ni tak bersifat dengan sifat ketuhanan kah? Berhala bukan Tuhan. Dia cuma sembahan. Tuhan wajib, bahkan wajib bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sebab tu bila kita belajar ni, hakikatnya bukan 20 sifat saja. Allah Ta'ala bukan bersifat sekadar 20 saja. Tidak. Habis kenapa kita belajar 20? Kita membataskannya. Tidak. 20 sifat yang wajib ini dinamakan al-syartul ilahiyat. Apa dia kak? Bahasa Melayu lah kita, bahasa dia senang. Syarat-syarat ketuhanan. Kalau ada ni baru boleh kata Tuhan. Syarat-syarat ketuhanan.
wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, sampai kaunuhu mutakalliman. Wajib ada sifat ini pada Allah, yang mana wajib kita tahu. Yang selebihnya tak wajib kita tahu. Kerana apa? 20 sifat ini mewakili keseluruhan syarat-syarat ketuhanan. Boleh? Ada dah start dah? Macam tak? Baik. Boleh? Kalau nak stop pun tak apa. Boleh. Maknanya kita dah mengaji ni, jangan bagi jawapan sama yang tadi tu. Apa kita nafikan? Patung, berhala, bulan, bintang, binatang, pokok, kan? Busut, yang apa-apa yang dia persembah tu. Bukan tu. Itu bukan Tuhan. Itu adalah makhluk. Dan ianya ada mula, ada akhir. Habis yang kita nafikan apa dia? Tuhan yang sama zat, Tuhan yang sama sifat, Tuhan yang sama perbuatan dengan Allah. Kita dah belajar dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith terlebih dahulu. Dia nak solat jenazah dah. Siapa yang nak pergi ambil wuduk boleh ambil wuduk lah. Boleh berhenti sekejap Ustaz. Dah boleh. Kita bagi laluan. Boleh. Solat jenazah. Dia dah nak solat jenazah. Dah start kan? Siapa nak ada wuduk? Siapa ada wuduk? Dah start belum? Belum lagi. Dia orang dah nak bawa keluar jenazah. Okey. Siapa nak ambil wuduk, ambil wuduk. Sekejap je. Boleh. Jadi begini, kita sambung lah insya-Allah pada kuliah yang akan datang, Selasa minggu. Tak kot. Jadi kita berhenti dulu. Tak apa, no problem. Sebab dia nak start, tak ada masalah. Kita berhenti. Kita berhenti, tak masuk lagi lah dalil nakalnya itu. Tolong tanda kita berhenti, kita masuk dalil nakalnya. Iaitu ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Jadi secara ringkasnya kita faham apa yang kita boleh faham pada pagi ini, iaitu tentang sifat qiyamuhu bi nafsih ini ada dalil akalnya. Akal kita sendiri dah boleh fikir. Kalau Tuhan tu berhajat kepada sesuatu, samalah dia dengan makhluk. Jadi kita dah belajar Tuhan tu tak sama dengan makhluk. Dan makhluk tu bukan Tuhan, bukan berhala yang kita ni. So please bear in mind, benda ni penting. Ibu-ibu yang hadir ini satu orang, beruntunglah ibu-ibu beruntung pada hari ini. Sebab 80% daripada orang yang kalau kita tanya, dia takkan jawab benda tu. Sebab dia tak mengaji, dia tidak faham maksud sebenar yang patut dia fahami di dalam ilmu tauhid. Jadi saya harapkan kita terus istiqamah dalam hadir dalam majlis ilmu insya-Allah, dan saling doakan kesihatan, keafiatan. Ke macam mana nak sambung lagi ke apa ni? Tanya dulu, sanggup ke? Kan lepas sembahyang kan rasa malas pula. Banyak kerja. Baik, insya-Allah. Nanti kalau ada lepas sembahyang, kalau ada siapa yang berhajat apa yang saya bawa ni, nanti kita datang baliklah. Jadi kita tangguh dulu, insya-Allah kuliah kita. Mohon maaf segala salah dan silap. Panjang umur kita bertemu lagi dengan izin Allah Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.